Ustaz Zahil buat bisnes bantal. Bantal apa? Let's find out at BTZ Podcast. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke podcast kami, podcast BTZ bersama saya Zack Taufik bin Raja Nurul Bahri. panjang apa? Oh, tu dia punya nama dia. R&B. Yes. Taufik R&B sekarang baru orang tahu So dia keturunan raja-raja jangan main-main. Raja-raja. Raja Kapur. Okey, hari ni kita nak cerita sikit tentang bisnes tak? Bisnes bantal. So bisnes bantal siapa yang buat? Siapa buat bisnes bantal? Ni dia orang dia. So let's dive in into the business bantal. Babe, macam mana you rasa suddenly ada this idea nak buat business? Or are you a business person in the very first place? I think rasa semua orang tahu pun I memang memang tak into business. Okay. Lebih pada yalah, satu tak pandai buat business. Business ni nak kena belajar. I think talking about business, I think you yourself pun memang dalam business ni, Masya Allah, Tiba-tiba. you yourself pun lebih tahu. Tapi tiba ialah kita peluang kita jumpa dengan the right person, dengan the right thing yang kita nak buat, benda yang kita minat, which is bantal tu pun bantal yang dilengkapkan dengan bacaan Al-Quran. So sekarang ni macam-macam program, macam-macam idea, macam-macam ni. Sekali tiba-tiba keluar idea pasal business ni kan. Kita nak, so kita punya intention was at that time kira macam mana nak sebarkan Al-Quran lebih lah. Macam YouTube dah ada, Instagram dah ada, Spotify dah ada. So actually dari sudut business pun dia macam pada awal niat kita, me and my friend, kita buat ni inisiatif actually sebab kita suka tengok budak-budak ada gadget Quran tu sendiri. Actually kan, cakap pasal budak-budak ni memang, I mean, you ada anak, you pergi mana mother care ke, you pergi all this kedai-kedai. For sure you akan terbabit beli something, you know. You masuk, you mesti beli sesuatu. So, do you believe that macam business pasal budak-budak ni like one of the top ones? Mungkin kot. And I think dia ada beberapa approach maybe pasal bisnes. Awalnya bila I dengar you cakap ataupun orang sebut Ustaz Zahil buat bisnes bantal, I cakap bila masa dia tiba-tiba jual benda king coil ke apa kan. I didn't know what it was. Bantal untuk tidur lah kan. Masa macam itu I didn't know what it was. And you tanya pasal benda macam ni. And again I think business ni kadang-kadang dia adalah opportunity untuk orang buat duit. Kadang-kadang dia macam tu. Ada orang fikir lain tau. Ada orang fikir business is an opportunity to tolong masyarakat with a product yang belum ada. Dan kebetulan since you're talking about anak-anak dan ibu ayah dan pendidikan, and I think that it has always been a good business. Cuma Education is one of the... So cuma again lah dari sudut produk-produk ini sejauh mana dia boleh membantu, that's another topic lah. And this requires a lot of things I think. Number one is R&D, dia punya item itself, and then the partners that you go into with business. You dulu bila your business you berapa business running? Tak, no, currently just my wife. Your wife business. Kalau dulu? Dulu I pernah run a renovation business. It's called 3x3. I think it's dari sampai sekarang masih exist lagi. Still one of my partners still running it, tapi ada tak involved. One thing I like about, because renovation ni macam best for me personally. Bestnya apa tu? Bestnya apa tau? Because during my playing days, as a player, you pergi hotel-hotel yang alhamdulillah mungkin bintang-bintang 5. Bintang-bintang 5. Bintang-bintang 5. So bila you sekarang pergi, ada bintang 6 bintang 7 pun dah ada. So bila you go to all these places, obviously lah I masuk bilik my own hotel room, I rasa macam wow, macam show kan, macam impressive lah. Kadang hotel macam, you know, when you go for bigger tournaments like World Cup qualification and all that, macam kadang now daripada player dulu one room 2 players, sekarang one room 1 player. Oh really? 1 player 1 room. So you know, you have your own living room, so and all that kind, macam hotel. Then you go to the buffet spread, especially Middle East punya country kan. So itu yang dapat macam
syok lah ni. I suka sih. Tapi memang banyak juga that time renovation company yang merata lah, you know. So Yalah. yeah, I just try. So hoping that things can work out. So eventually, alhamdulillah lah ada ada jugalah setengah-setengah macam call. Baik saya nak buat macam benda-benda kecil remeh. Tapi bila I datang, diorang nak ambil gambar, you know. Tapi benda okey lah, I tak marah, tak apa lah. Tiba nak. I don't know lah. I think people treasure you lah. Exactly. So in a way they show their support through you guys. Betul. At the same time they take that opportunity untuk in a way macam dapat gambar dengan you dan sebagainya. I think kan dalam business you tak boleh buruk sangka lah. You tak boleh buruk sangka siapa. Because customer, they say lah customer is always right kan. Because kadang dalam bidang renovation pun kadang seram juga sih. Kadang ujung-ujung wire tertanggal sikit pun boleh jadi benda yang macam you know. Especially kita buat dengan kawan. Kalau kita buat rumah kawan, yelah kadang ni maaf cakap lah, diorang ni nak murah. Nak murah nak cantik. Bila cantik, bila kita dah kasih dan benda terkeluar sikit pun boleh Isu lah. Boleh jadi isu sih. Benda tak pernah jadi tapi Terjadi. Boleh kita pernah dengar kan benda-benda ni kan. English people say tiba-tiba English people say you pay peanuts you get monkey. Terbalik betul lah, you pay peanut you get monkey. Going back to the issue So you cakap you tak minat business. Suddenly you went into a business venture yang alhamdulillah nampaknya macam alhamdulillah berjaya lah sangat. So what caused you, apa yang menyebabkan you cakap I'm going to do business and I'm going to do business with this partner? Okay, kira yang berat ni. Berat juga sebab jangan salah cakap. I memang ada banyak so called offer daripada ni, cuma tak pernah ke arah bisnes. I belum nampak yang bisnes tu boleh bawa apa-apa untuk I. For me lah. Okay. Tak pernah ada pengalaman dan I tahu bisnes banyak kerja dan sebagainya. Tapi mungkin yalah dapat bertemu dengan sahabat I ni nama dia Ridwan, masya-Allah. Shout out. Dia pun ikhwah kita yang memang Allah dah hantar the right person lah. So far alhamdulillah, masya-Allah, kita, because I think the niat pada awal dia nak buat tu memang sama. Okay. Niat dia memang sebab Ridwan ni dia projek yang dia utarakan banyak yang dia nak masukkan is macam mana dia nak kembangkan benda-benda so called Islamic lah dekat market Singapore lah, whereby kita dah nampak di Malaysia memang dah banyak kan. Actually I suka sih macam jual apa wood, jual tasbih. Macam you tu, macam kadang you masuk kedai wood ni macam you masuk kedai yang jual sejadah, jual minyak wangi dan sebagainya. Macam rasa macam wah. It's a vibe the vibe macam betul. dengan lagu Quran. Ya. Bila I tengok macam bisnes, sebab ada orang bisnes mainly untuk bikin duit. Tapi ada sebahagian yang dah make duit. Diorang dah make in life. Itu kira diorang happy Jadi bila diorang buat benda ni, dia ada dua niat di situ. So satunya is kasbul mal lah, memang nak dapat duit daripada tu. Dapat keuntungan daripada sudut. Tapi dia dapat that kepuasan bila dia nampak orang gunakan produk dia tu untuk dekat dengan Allah SWT. So macam apa yang I dapat rasa ni lebih daripada keuntungan yang I dapat. Keuntungan is keuntungan, tapi sampai bila keuntungan tu? Benda tu boleh pergi juga. Tapi dengan keuntungan tu alhamdulillah kasar alhamdulillah, juga. masya-Allah. Cuma bila kita cakap pasal, yalah satu cakap orang yang layak untuk berbicara tentang keuntungan yang dia kata boleh mendekatkan pada Allah tu, pada awalnya mesti punya objektif duit tu alhamdulillah kita dah rasakan. Tapi keduanya kita nampak budaya masyarakat kita tu dengan adanya benda kita ni, kita macam macam share pahala dengan orang lah. Ada juga pahala yang aku wakafkan, ada juga pahala yang berjalan daripada pendengaran benda, which is bantal yang I buat ni adalah bantal yang diisi dengan bacaan Quran yang dibaca oleh I sendiri. So bacaan Quran ni, kau imagine kalau sekarang bantal tu dah terjual banyak pun alhamdulillah. I think orang-orang Singapore semua most probably dah tahu tentang produk ni. So kalau tak tahu korang buat malu je lah. Jadi dia punya niat tu dah berubah. Pada asalnya bikin duit, tiba-tiba rasa macam best ustaz, macam mana bantal begini, cakap ada manfaat lah. Lagi-lagi macam bila kita buat bisnes, satu benda pahala. Nabi pun anjurkan benda tu. Sahabat dulu pun kita cakap sahabat masya-Allah dengan kemewahan yang Allah berikan pada diorang. Tapi daripada kemewahan tu diorang dapat salurkan pada channel-channel yang betul. Yes. So apa yang kita buat ni, kita dapat mungkin cebisan sedikit lah, tempiasan daripada apa yang diorang buat tu. Sebab bila kita buat
bisnes ni ataupun kita jual bantal ni, kita dapat rasa yang macam orang-orang tu lebih dekat dengan Quran. So macam in a way, baik saya dia dapat buat pahala. So setiap benda yang kita ajak orang dalam buat pahala, automatically kita pun dapat pahala tu kan. Soalan reality. Ya, Ada orang minta diskaun. diskaun ada. Standard lah. Ada. Ada. Kita pun buat diskaun. Kita pun buat harga kasih sayang. Kita pun kasih free banyak juga. So Alhamdulillah bila I bertemu dengan Ridwan ni, seorang sahabat yang kita tak kenal lama, tapi kita selalu jumpa time main futsal. So he is from another, dia bukan ustaz dan sebagainya, tapi dia Masya Allah lah, Allah berikan dia kira macam banyak ilmu juga untuk mendalami agama, sehingga kan dia tinggalkan kerja lama dia dan dia really focus into this business untuk kembangkan benda-benda sunnah. Actually not easy sih. Not easy. Not easy at all. If you rasa macam, ada setengah-setengah orang akan, orang yang otak berbisnes. Diorang tak akan fikir benda-benda macam, okay, what we do is this thing can connect you and closer to Allah. Diorang punya business, diorang punya fikir is Profit lah. how much you make, ROI. how much you buy, how much you sell, how much is the profit and all that. So ada pula business pula short term. Ada pula business trendy. Macam trendy in terms of, okay, benda ni will last, for example, Seasonal lah Seasonal. It's a seasonal business. Then bila benda ni habis, then kita nak fokus kat benda lain pula. Dan mungkin kita boleh buat produk baru, say for example. Macam for me, I suka the concept of bazaar business. Macam bazaar pula, macam kadang my wife meriah I suka part meriah tu. Yeah. And that 1 month you dapat berinteraksi dengan orang. It's the interaction. The interaction that I macam miss Network, lah. Macam kadang kita kerja main bola kan, penat gini kita Ya. Tapi bila I ingat lagi lah, I jual minyak wangi, I jual Jubah. dan I jual apa tu, Kurta yang zip tu. So macam it's a good experience for me. Although I am not a so-called macam business macam like construction ke. I think you enjoy the human touch. I enjoy the human touch, yes, exactly. Bila you dapat jumpa dengan all your kawan-kawan, Correct. and you see their support towards your business, I think itu benda pun I nampak dalam benda ni. So kepuasan dia kat situ. Kepuasan dia dah bukan sahaja dari sudut keuntungan duit. Exactly. Kita tak nafikan, memang kita happy dengan keuntungan tu. Dalam masa kita, ini macam ada rekod juga bila kita waktu kita buat live, I buat dengan Ridwan ni. So bila kita buat live tu dalam masa 1 jam tu, kita memang tak sangka-sangka lah, sebab our target was, okay Ustaz, apa you nak bawa masuk? I pun cakap I tak ada experience, I tak nak bawa masuk banyak-banyak sebab takut tak habis jual kan. Yep. So dia kata okay lah, kita start with this number lah. Jadi bila dalam masa 1 jam bila kita buat live tu, tak sangka-sangka yang mungkin kurang daripada 1 jam tu, kira 1000 piece dah habis. 1000 piece 1000, Alhamdulillah. Macam goreng pisang. Itulah jadi 1000 piece. Sorry, how much you were selling that time? 59. Nak kira-kira lah. Tak, I nak jadi orang yang fikir. Buat kan 59, Cost 1,000. price. Jangan. Oh, Ustaz. Wow. No, cok. Sebelum kita go on macam kita memang ada culture business tak dalam masyarakat Melayu kita. Macam mana culture kita, bagus ke tak bagus ke, apa sikap-sikap yang seharusnya ada, apa sikap-sikap yang kita tengok kadang-kadang dalam masyarakat cakap, jangan macam ni lah. Saya kan selalu orang dengar, tak tahu sama ada ni hearsay ataupun benar-benar berlaku on the ground. Orang selalu cakap orang Melayu ni kalau berniaga dengan cepat mata merah. To what extent is it correct? Betul tak you rasa? Dalam your experience. Ni cerita pasal mata merah ni tak habis lah. Kalau if you taruh benda tu kat your mind that you need to please everybody, you need to alamak tak boleh buat mistake, nanti dia ni cakap ni, nanti dia tu cakap tu. Sampai tak akan habis babe. You hidup fikirkan pasal orang buat apa. I think it's best that macam at the end of the day, your circle pun very important. Of course. You see, you have this so-called business friends that will encourage you. Let's say, diorang akan cakap openly babe. Diorang akan cakap macam, this month aku teruk lah. This month. Diorang tak kisah nak sharekan this month teruk because of COVID. Ada orang pula diorang tak nak keluarkan benda-benda tu. Jaga muka lah. Ada orang kulit mahal. Kulit tebal. Kulit tebal lah macam somehow benda tak bagus pun, situation tak bagus pun, dia cakap tak, aku ni tetap masih fully buka and all that. Ya. So again lah, just put aside all this benda-benda yang boleh membabitkan kita orang. Kita nak buat benda ikhlas. Kita membelajar sih. Bukan cakap you lahir terus jadi Warren Buffett ke.
You lahir terus jadi Mark Zuckerberg ke. You tak tahu sih Mark Zuckerberg punya susah nak buat Facebook. Sampai sekarang kita semua pakai. And dia punya worth tu, you tak boleh, you nak dig dia punya story, banyak lah kisah-kisah. So for me the Mata Merah, I think Mata Merah ni satu je, I walaupun baru dalam benda bisnes ni, I rasa semua benda kita buat ada mata merahnya. Maksudnya semua memang ada. Cuma maksudnya semua ada. Cuma apa yang I belajar daripada perjalanan kita, even jadi imam juga. Walaupun perjalanan tu perjalanan yang murni, tapi kita pergi ke tempat-tempat orang. Kita pergi ke orang punya tempat mencari makan dan sebagainya. Macam imam dekat merata lah kita cakap Malaysia, Indonesia, Arab ke dan sebagainya. Masuk mana-mana medan, masuk mana-mana, cara kita masuk tu pun main peranan. Cara tu main peranan. Bawa Jadi diri, is actually up to kita macam mana nak view that mata merah tu. Sebab betul, kalau kita correct, view, correct. kita react at a different level Correct. Kalau kita react with a, Masya Allah macam cakap balik pasal reaction ni macam Nabi pun sama Nabi tu tak kesemulia manusia. Yes. Allah hantar dengan semulia-mulia akhlak, dah hantar dengan semulia-mulia sifat, wajahnya tetap masih lagi tidak disukai oleh orang ketika itu. Betul. Even yang tak suka dia pun family dia juga. Abu Lahab dia. Jadi waktu Nabi kehilangan, kita cakap pasal Isra Miraj baru-baru ni, banyak ceramah kita dengar orang cakap tahun itulah tahun yang Allah angkat Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha, seakan-akan macam memujuk Nabi SAW ketika tahun tu kan tahun Amul Huzun, tahun yang menyedihkan. Abu Talib, orang yang menyokong Nabi tu pun tak masuk Islam. Sampai sedihnya tu tak masuk Islam dia tu. Tahun sedih Kau ni kira macam support aku in everything tapi kau tak sembah Allah SWT. Tahun tu pula orang yang paling support Nabi, which is Khadijah, meninggal juga. So apa yang I nampak daripada Mata Merah ni is how kita react lah. Mana-mana kita pergi pun, kadang-kadang kita punya human touch lah. You realise that kalau you treat orang baik, out of that Mata Merah tu 100% you dapat 80% orang akan sayang you. Human touch tu, you selalu buat baik, ada hubungan baik dengan orang, insya-Allah orang akan ikut you. Tapi that 20% daripada Mata Merah tu, you tak boleh larikan daripada kehidupan kita. Betul. Ya ada Because you need that 20%. Dalam business, itu kira macam dia challenge you tau. yes, dalam business, Challenge you, yes, dalam persahabatan, dalam apa pun dalam kehidupan kita, that 20% kita perlu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang datang daripada kawan sendiri, kadang datang daripada memang musuh, kadang-kadang datang daripada ahli keluarga kita. Tak lari daripada ni. So orang kata sebab yalah bisnes bukan kawan-kawan yang support pun. For me, I bila buat masa tu kita tak ada expectation untuk kawan-kawan support kita dan sebagainya. Tapi alhamdulillah datang bagus. Kawan-kawan support dan sebagainya. You yourself buy aja berapa bantal saya beli? 7-8 bantal Nova beli. boleh jadi That's why bila konsep yang kita tanya why people ask for discount and all. I mean bukan cakap apa lah, especially kawan. Bila kita cakap kawan business ni. So I personally feel that macam bukan cakap kerana kita mampu pun tidak. Tapi apa kawan tu jual, the very first thing is first you buat business. Obviously you first things first, yang the first circle that you would think of is your family members. That will support you. You fikir. Secondly is your friends. Now, when you start thinking about that, then when your friends start to ask for all these little things that yalah you tak suka you have to okay lah, don't worry lah gitu. Tapi pada I no, as friends I must pay you full amount. Because to show this is what I mean by I support you. You pay the full amount. Tapi tak kisah kalau you tak mampu, cakap dan tak kisah you tak beli pun, kawan you akan tahu sendiri sih. Macam dia yang pula kasih you. You see? So at the end of the day, hati kita we adjust balik diri kita. Betul. Kita jangan macam wah dia ni maju ya, kita macam bingit sendiri and all. For what sih? At the end of the day you balik, you memberontak sendiri just because of that topic. You balik, you buang kat anak-anak you buang kat orang lain, you buang kat you punya family. For what? Dah relax hidup. Kita tak saya kadang macam I think you dah lalui lagi banyak dari sudut tu macam kan. sometimes yalah we cannot expect a perfect world lah kan, betul lah. Alangkah indahnya kalau everything is perfect kan. Exactly. But that's not the reality of the That's world not the kan. reality. So macam pasal even bola pasal macam Of course. dia ni macam dia ni gaji macam itu, kontrak dapat macam ini, bla 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 bla. So macam like for what?
So that's why I rather go away overseas. I stay alone. Dia tak, kau tak tahu aku hidup ke mati. Oh, itu sebabnya rupanya. Bawa diri ya. Paling I suka macam alone. I suka being alone, being independent. So this is where you senang sendiri, you susah pun you sendiri. You berjatuh bangun you sendiri. Tapi I notice kan, kadang-kadang benda ni dia tak ada pun. Mata merah ni Kadang-kadang Sebenarnya tak ada. kadang dia tak ada pun, tapi Kita manusia ataupun talking Syaitan, about eksklusif syaitan, masyarakat kita nampak. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni perasan yang orang macam dengki kat kita. Understand. Tapi actually tak ada pun. kadang-kadang. Kadang kita rasa macam tu kau ni kau dengki apa dengan aku. Actually tak ada pun. Sebab tu I think dia punya mindset that how you react that situation tu yang meletakkan you at another level. Understand. How focused you are dalam business. For me, bila kita buat tu, the first wave aja masya-Allah. So kita dah lupa, dah terfikir pasal orang nak dengki ke nak apa. Akan ada dengki tak? Confirm. Yes. But for me, masing-masing punya rezeki lah. And tak ada sebab untuk nak kita dengki dengan dia ni gini. At the end of the day, semua try cari untuk hidup, cari makan sendiri. cari makan. Semua Allah dah aturkan. Allah kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah dah siapkan dah kat langit tu semua rezeki kita. Orang yang usaha 10 tahun mungkin dapat jual dalam masa orang jual 5 minit dia boleh jual banyak gitu. Dengan you 10 tahun boleh. Itu semua Allah dah aturkan rezeki tu. So balik pada sifat ni, I think orang Melayu suka topik ni. Topik mata merah ni orang Melayu memang favourite. Cuma apa yang I dapat belajar juga daripada ni, macam kita tak terfikir langsung pasal orang nak mata merah. And kita dapat gerak benda tu jauh sih. Betul. Pasal you tapiskan benda-benda ni semua. You fokus on jadi your macam work. Betul. sama juga waktu jadi imam, masa tu kira dengar juga orang kadang macam kenapa kau macam budak orang luar boleh jadi imam kat negeri kita dan sebagainya gini. Bila kita tapis benda tu and kita react in a better way, kita buat baik dengan orang pula. You balas dengan Kebaikan. I selalu ingat pasal apa ni, dekat negeri Arab, I selalu pernah datang ada satu kelas ni, dia just ajar pasal akhlak. So the one of the topic yang dia kata, engkau sebenarnya tak rugi pun kalau orang buat jahat kau buat baik. Kira kalau kau buat baik dengan dia, is because of bukan dia, is because kau yang baik. Betul. Betul. I ambil kata-kata dia tu, kata pasal Allah kata wa ahsinu. Kira berlaku baik dengan orang. Innallaha yuhibbul muhsin. Kenapa kau buat baik? Sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku baik. So you buat baik kepada orang yang jahat bukan disebabkan dia, disebabkan you nak jadi baik. Kita punya tindakan kadang-kadang relative to apa orang buat. Berarti kalau kita memberi, this is something that happen kadang-kadang kalau kita self reflect dulu. Kadang-kadang kalau kita beri, katalah sedekah. Betul. Kadang-kadang kita rasa pasal sedekah aku lah kau ni dia dapat makan ke apa ke. Kadang-kadang kita memberi, kita rasa kita mulia dikarenakan memberi. But the thing is, kadang-kadang bila kita memberi ke, kita buat ibadah ke, it's not for them tau. It's for training our own soul. Exactly. Dan kadang-kadang ini ulama sebut yang kalau kita berikan kepada orang miskin, kita tak memuliakan dia tau. Sebenarnya dia yang sedang memuliakan kita. Betul. They are providing us opportunity to do good. To do good. So you have to thank Without them, exactly. tak ada, kita tak ada. Tak ada munculnya mereka kat depan mata kita. Kita tak dapat buat benda yang baik. Sekarang kalau semua orang kaya, mana ke sedekah tu nak pergi? Betul. Exactly. Jadi inilah peluang-peluang yang Allah bagi kat kita kan. Lepas tu kalau macam you cakap tadi, betul lah. Kalau kita buat baik, bukan untuk dia pun. Untuk kita. In ahsantum li anfusikum. Betul. If You buat baik, is for your own good deeds. Ni untuk diri you. Macam kisah, yalah kalau kita cakap pasal I punya favourite surah kisah Toha surah Toha pasal Fir'aun dia Allah jumpakan Musa dengan Fir'aun sih. Tetap dia cakap kau kena cakap baik dengan dia. Elok-elok betul. Faqula lahu qawlan layyinan. Masya-Allah. Nampak. Itu surah la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Orang Arab cakap kidah. Mia kidah. Tapi betul lah, Tapi selalu teringat ayat tu. That one is impressive lah. Allah cakap kau jumpa Fir'aun, tapi kau kena cakap baik-baik dengan dia. Kau padahal Fir'aun dah Because what people do should not affect you. Exactly. If you are a good person, you're supposed to be a good person bila-bila pun. Betul. If you are a charitable person, you're supposed to be charitable person in any situation. Bila-bila. That's it. Betul. Tapi kalau kita senantiasa berubah dikarenakan persepsi manusia terhadap kita, then who are you actually? Kan nak main game apa ni actually kan? Betul. So this is something that I think yang kita kena fokus on. Betul, I think yang cerita tadi tu sebab Allah bawa manusia yang paling dahsyat
Sih kau. Habis kita Siapa yang boleh you see, compare dengan sometimes Firaun? you cakap pasal apa nabi-nabi sebelum ni dah go Lalui, through, dah lalui. For me pun dia ni cakap buruk pasal aku. Alah. Kita dah anggap You dapat relate dengan cerita yang dapat Allah relate dengan cerita Allah dengan kisah-kisah hantar orang ni, hantar Firaun sih. Yeah. Dia tak Firaun pun. Yeah. Okay lah. Tak orang ni pun tetap baik sebenarnya. Okay lah. Sekejap. Firaun bukan affected. Tak lah. Nama Yelah, siapa tapi- Firaun Nama Firaun okey. Betul. Tapi sebagai manusia, macam mana sikit pun kecaman tu, kita terkesan tau terkesan kadang-kadang. Walau macam mana pun, pasal kadang-kadang dah dibanjiri dengan puji-pujian. Kita orang dibanjiri Wow. You dah tertenggelam dengan benda tu. That's why bila Allah hantar Nabi Musa jumpa dengan Khidir pun satu hal juga kan. Yes, correct. Ini dah the best person ni. Macam aku boleh jumpa orang lain pula. Sih. Itu satu lesson. Kira Nabi Musa pun cerita memang istilah Complete kehidupan. Wah, Supaya you realise. that's the story that episod seterusnya Ya, memang kita nak kita akan kupas touch on pasal, yalah you tadi masuk pasal topik orang yang paling dahsyat di muka bumi ini. Ya. Sampai Allah kekalkan jasad dia supaya ni proof orang yang kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanku. Akulah Tuhan korang kan. Apa dah jadi kat dia? Bukan kan? Tuhan aja, Tuhan yang paling tinggi. Tuhan yang aku ada Tuhan aku yang paling tinggi. Tadi you sebut pasal Sidratul Muntaha. Kau, I punya favourite word sih tu. Tahu macam I tak tahu actually dulu. Perkataan dia. Perkataan tu macam Sidratul Muntaha. Macam Tapi tempat tu Nabi je dah sampai, babe. sih. Macam kisah Isra Mi'raj kan. Itu Kita is selalu the last dengar. thing lah kan. Which is orang Sidra yang pohon ni, pohon. Ya, betul. Ya. Kira the last Point apa, the last point lah. Last The point. last point kan Nabi bila Isra tu kan bertemu dengan Nabi-nabi. macam-macam Mi'raj lah kan. Mi'raj. Nabi Mi'raj tu Nabi kira bertemu dengan macam-macam Nabi sampailah ila Sidratul Muntaha tu kan. Memang lah nama tu Syok sih. sebab dalam bahasa Arab kan jadi macam Sidratul gah gitu kan. Padahal tak tahu lah pokok. Jelas. Dia kiasan. Tapi pokok nama tu tak boleh digunakan untuk pokok. Exactly. kan? Because I read somewhere is Ya. Itu translation dia lah. translation dia lah. Correct. Itu yang dia panggil sidir. Sidir ya. Pohon sihir sidir tu. Itulah benda tu. Sidra. Hadir madu sidir. Lebih kurang lah macam gitu. Madu lah. tu ada infusion lah. Yes. Sidir. Ya. Going back to our topic business. Ya sih. Cerita Jauh. jauh. Tapi ada lah, ada link dia juga. Tapi cakap pasal Firaun. Kita pun nak dengar juga. Nak dengar juga. Maybe kalau you pernah baca lah tentang sahabat-sahabat Ya. maybe kita boleh belajar daripada kisah sahabat-sahabat yang so-called macam benda perniagaan ni di mata masyarakat kita pun kita kadang-kadang dengar yang diorang selalu anggap benda ni benda yang ke arah kemewahan Dunia sahaja. lah. Dunia je. Betul. Tapi Correct, kita tak tahu yang actually before this para sahabat Nabi pun mereka adalah tujar, orang-orang yang berniaga and diorang are successful people. Duit diorang, kemewahan yang Allah berikan kepada diorang and kemewahan diorang mungkin lebih daripada orang-orang yang hidup sekarang ni. Betul lah. Cakap pasal Sayyidina Uthman, tadi kita cakap Ibn Mas'ud, kita cakap Abdul Rahman bin Auf. Tadi you cakap ada Ibn Mas'ud ada favorite sih. kan. This is the elite sahabat yang gadaikan nyawa mereka, gadaikan hidup mereka, masa mereka untuk Islam and yet diorang orang-orang yang successful. Cerita apa namanya Abdul Rahman bin Auf saya menarik. Abdul Rahman bin Auf antara orang awal yang masuk Islam. Kemudian minal asyaratil mubasysyirin bil jannah. 10 yang dijamin masuk syurga. Cerita dia bila dia hijrah. Ini cerita pasal Abdul Rahman bin Auf lah. Nabi padankan dia, they call it in English the brothering, al-mu'akha. Surah Muhajirin ni dikaitkan dengan orang Ansar supaya dijagalah ada hubungan. Diorang baru masuk Islam. Yang ini pula baru migrate kan. Nabi padankan dia dengan satu sahabat Nabi daripada Ansar namanya Sa'id bin Rabi'. Sa'id bin Rabi' ini was considered to be entrepreneur yang paling Hebat. hebat di Madinah. Abdul Rahman bin Auf pula dia yang paling hebat, antara yang paling hebat di Mekah. Tapi because of migration dia hilang semua. Yes, betul. Nabi padankan Sa'id bin Rabi' pergi kat dia, dia cakap macam ni je lah. Aku ni antara yang paling Forbes list lah. Paling. Aku dengar dulu pun kau make that list juga kan. Tapi dikarenakan agama kita buat macam ni. Harta aku semua aku setengahkan kau punya. Uish. Kau Solid. Now itu impressive. Abdul Rahman bin Auf cakap aku tak nak. Uish. Lagi impresif. Dan ada beberapa riwayat. Ada riwayat cakap
kau tunjukkan aku ke pasar. Ada riwayat sebut kau pinjam dengan aku berapa dirham je lah supaya aku use as capital untuk melakukan Business lah. He does business. Ada riwayat sebut akhirnya dia jadi lebih kaya daripada Sa'ad bin Rabi' yang pinjamkan dia duit. Uish. Ulama highlight one thing which is important, which is qana'ah, which is do not beg from people but to put in the work and then rely upon Allah. Ini yang the core of business dalam agama ni, which is this is part of kerja yang mulia. Yes. Anybody who does business, korang tahu lah, the amount of tawakal yang perlu ada dalam business ni, dia Betul. different lah. Betul. Because sumber ni bukan daripada orang lain sih. Tak ada. Yes. Ya. Orang makan seorang- gaji, bukan nak cakap apa. Makan gaji. Makan gaji ada safety net lah. Ada safety net. Ada safety Business sendiri ni, besok ni tak tahu apa cerita kan. Tapi itu yang apa ni orang kata akan buat dia lebih tawakal dia tu Exactly. lebih tinggi kepada Allah SWT. Hmm. Because padahal dia punya tawakal tu based on dia punya usaha kan. Exactly. Dia dah okay, aku dah usaha, pasal aku serahkan pada Allah SWT. Kau macam you imagine you just jadi Abu Bakar at that time. Best pun pegang apa dirham mas tu semua. Bilal kena siksa gitu. Bebaskan. Stop. Bayar duit. Okay, keluar. Macam best kalau you jadi orang gitu kau. Abu Bakar. I believe Dream saya dream it's a dream Antara hadis yang paling I suka apa tau, Nabi cakap tak ada hasad tadi tu sama kemiran. Tak ada hasad kecuali dalam dua keadaan. So we are not supposed to be envious or jealous towards people except for in two situations. Okay. The first situation will be kita nampak orang baca Quran, mahir dalam Quran pagi malam. Okay. Kita ada babe, masya-Allah. Oh, Mudah-mudahan. Amin insya-Allah. Yang kedua Apa itu kira kita berhak jealous betul tak? betul lah, berhak je. Berhak Dia jealous. macam kita kena jealous. Betul. Nombor- Jealous lah. Nombor dua, ni nama dia ghibtah dalam bahasa Arab. Jealous yang baik nama dia ghibtah. 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 Okay. Kemudian yang kedua, orang kaya yang menggunakan harta ke jalan kebaikan. Nampak orang macam tu, aku nak Support. macam dia. Support dia, aku nak jadi macam tu. Ataupun kita, my mother selalu pesan gini. Cakap baik, kalau kau nak jadi jutawan boleh. Tapi jadi jutawan yang dermawan. Exactly, macam hadis dia. Betul? Okay. Kita nampak orang macam itu, kita doakan keberkatan dia, kita nak jadi macam dia. Pukul dia tapi tak jadi. Mahal tu pukul tu. Cuma benda ni dah tunjukkan kita yang actually tak salah pun. Tak. Tak Ya, salah betul. untuk jadi orang yang so-called orang jutawan ke, Yalah. orang yang mempunyai kemewahan duit dan sebagainya. As long as duit kita tu dijalankan and niat kita buat tu seperti sahabat lah. Yeah. And dorang tak miskin pun. Hmm. Sebab orang kadang takut. Yelah aku dah kaya tapi kalau aku kasih orang duit nanti. Itu masalahnya. Bila buat bisnes, tawakal ada. Bila nak derma, tawakal tak ada. Takut nak invest dengan Allah SWT. Banyak ada yang kita kenal baru dapat 2 juta, 3 juta. Ustaz macam mana saya berduit zakat? Saya dah tak kerja ni, zakat harta. Wah, selama ni siapa yang bagi duit tu? Kita dah lupa sebenarnya siapa yang bagi duit tu. Ada orang kadang-kadang bila makin banyak duit, makin payah pula nak memberi. Tapi babe, Seram, I ada kenal juga actually ni millionaire silent ni lah. But Silent killer lah. silent tapi buat benda semua dari belakang. Ada juga macam tu. Itu mulia. Itu mulia habis I sampai segan saya jumpa dia. And dia tahu yang you kaya pun agaknya dia malu. Betul lah. Macam kenapa kau tahu aku kaya kan? Ada orang macam gitu. betul. Actually banyak orang macam itu. I think in Singapore pun Singapura pun rata-rata disebabkan ada orang-orang kaya yang diam saja, masjid kita makmur weh. Alhamdulillah. Kita Allah tak berkati nafikan. duit orang. And I rasa tak perlu orang tu sampai jutawan. Sampai Forbes ke apa. Tak semestinya pakai kod pun jutawan kan. You tak tahu kod daripada Bukan mana. lah, bukan aku. Ya, pakai kod tapi kod dari mana? Kita tahu. Maksudnya kita tak perlu nak Import. sampai itu sebab ada orang yang memang hidup dia kerja dan dia derma. Dia tak kira pun, aku tahu insya-Allah Allah akan nak hantar balik duit tu. Dia tak kalkulatif sangat. Dia tak mengira dari sudut dia nak derma sebab dia tahu memang aku ni minta dengan Tuhan yang kaya. Aku tak minta dengan bos. Bos anytime pun boleh kena buang. Pekerja ke mana-mana ke chairman ke apa-apa. That's why bila kerja dengan orang itu yang kadang-kadang sifat keikhlasan kita hilang sebab kita dah lupa sebenarnya. Sebab kita actually nak lebih ke arah mengampu bos kita. I pernah nampak orang-orang miskin kat Mesir. Orang miskin kalau pagi-pagi kita pergi sarapan, diorang jual full ta'miyah kat tepi jalanan. Ni semua kad macam kat Indonesia kan. Kadang-kadang dekat diorang punya kad sana ada tulisan-tulisan Arab. Doa-doaan. Antara ni yang anda pernah nampak dia cakap apa tau? Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Ya. Why would I worry to be poor when I'm the slave of the all rich? Masya Allah. Kenapa perlu aku bimbang miskin apabila aku ini hamba kepada Tuhan yang Maha Kaya?
That statement. Kau deep Deep. Itu boleh kena tampar left right Itu center. memang lah. Tapi babe, orang I notice orang-orang Arab yang I duduk Jordan yang nampak kehidupan diorang yang biasa. Babe, diorang like macam kaya lah. Diorang so happy. Macam sebab tu I cakap tak perlu nak ada yang sampai jutawan untuk jadi happy. Tak lah, I think it's where you are lah actually. Cuma Because dia- kita dekat Singapore, Zaman sekarang I tengok rasa zaman dengan ada sekarang- social media, dengan sekarang lagi Correct, macam-macam Daily platform. account lah. Ah, Kambu lah. Tak lah, kalau kaya insyaAllah bayarkan semua kawan-kawan yang bil lah. Amin. Amin Bayarkan loan semua kawan-kawan. Amin. Hantar budak universiti. Biasa tu. Alhamdulillah. Okay lah, kita pun sampai di sini sahaja. Macam syok ni. Macam Syok nak buat kan? lagi. Macam nak buat lagi. kita belajar sidratul. Tapi rasa topik ni baik lah. Is it? Cuma Aku kena suka. ada kena last kena ada nidaul akhir. Anidaul akhir. Ta'irat. Buat kau terbang lah Tiba-tiba. Okay, Ini dah tapi- final call. Tapi apa ni, at the end call of up the day, dulu. kita summarizekan kisah ni. I think, first of all, kita betulkan balik kita punya Ya. perception kita. Maybe we learn something today. And maybe going forward, maybe besok kita boleh start dengan besok. Maybe kita Ya. mulakan hati kita. Kita jangan Nari lah, nari tak kisah. Nyari lah. Sekarang At this ni moment, cik. at this moment kita try ubahkan sikap pemikiran kita. Kita jangan fikir yang buruk-buruk. Ya. Kita baik-baik. InsyaAllah kita buat baik, kita fikir baik, selanjutnya akan berbaik-baik. Amin. InsyaAllah. Kau macam rasa macam Dah macam semai kamu tu. Almarhum. macam tengah kasih Fadilah macam tengah kasih Kamsah. ceramah, Fadilah Kamsah. InsyaAllah. Okey. Barakallahu fikum. Ya. Okay. Terima Okay, thank kasih. you so much. We'll see you in the next episode. Assalamualaikum. Syok lah.